Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pencara saya, Dr. Adi bin Jafar dan seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain. Nama saya Muhammad Risham bin Syarudin, saya memegang nombor metrik BA 20110068 dari program H14 Antropologi dan Sosiologi Sosial. Dan pada hari ini saya akan ulas mengenai ulasan artikel pengurusan pinggir pantai di mana saya telah memilih artikel 1 yang bertajuk Zon Pinggir Pantai di Malaysia, Perencanaan, Pembangunan dan Pengurusannya, hasil penulisan Tuan Pahrokia Syed Hussain. Okey, sebelum kita beralih pada bahagian perencanaan pembangunan zon pinggir pantai, kita tahu tentang serba sedikit dahulu tentang ciri-ciri zon pinggir pantai di Malaysia. Okey, jadi zon pinggir pantai ini secara khususnya merupakan salah satu tempat lah yang dianggap paling menarik dan unik yang dimiliki oleh alam semula jadi, di mana zon pinggir pantai ini dia merupakan salah satu tumpuan penting dari segi ekonomi kerana yang adanya aktiviti seperti aktiviti perdagangan, pelancongan dan pengangkutan air. Bukan itu sahaja, kawasan pinggir pantai ini penting dari segi penjanaan pendapatan kepada para nelayan hasil dari tangkapan laut. Namun begitu, adanya pembangunan dan penggunaan zon pinggir pantai yang rancak ni, dia telah memberikanlah tekanan penggunaan dan impak negatif terhadap kawasan tersebut, seperti berlakunya pencemaran, hakisan dan pemendapan. Tambahan lagi, impak negatif ini juga dia dapat diperhatikan melalui kemusnahan terumbu karang dan habitat hidupan air yang lain. Dan oleh hal yang demikian, perancangan dan pengurusan yang teliti secara berterusan perlu dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak berkuasa yang terbabit agar khazanah ini dapat dipelihara dan dikekalkan secara berterusan. Dan seterusnya adalah kita lihat apakah ciri-ciri zon pinggir pantai yang boleh dilihat di Malaysia. Jadi ciri-ciri zon pinggir pantai di Malaysia ni adalah memiliki keluasan tanah kira-kira 330,000 kilometer dan garis pinggir pantainya adalah sepanjang 1930 kilometer di Semenanjung dan 2253 kilometer di Sabah dan Sarawak. Selain itu juga, zon pinggir pantai ini juga adalah suatu kawasan jaluran tanah yang menganjur sehingga 5 kilometer ke daratan yang bermula dari garis pantai atau garis pesisir yang menjadi tempat permulaan air laut dan daratan. Manakala menurut Zelina Zaitun pada tahun 1993 telah menyatakan bahawa zon pinggir pantai ini dia akan bermula dari pesisir sehingga had paling ke daratan payah yang mungkin melebihi 5 kilometer lebarnya. Okey, seterusnya pula kita akan melihat dua perencanaan pembangunan yang telah dijalankan di zon pinggir pantai yang dapat saya kemukakan melalui artikel Tuan Pahrokia. Jadi, perencanaan yang pertama adalah penggunaan tanah atau daratan zon pinggir pantai. Jadi, perkara ini kita boleh lihat kerana adanya pelbagai sektor atau aktiviti yang telah dijalankan dalam melaksanakan pembangunan di zon pinggir pantai. Dan antara sektor atau aktiviti yang dapat saya kemukakan adalah terdapatnya pelbagai sektor perhotelan yang telah menyediakan tempat penginapan kepada para pelancong. Hal ini kerana terdapatnya pelbagai sektor yang dibina sepanjang zon pinggir pantai di kawasan tersebut dalam memenuhi permintaan pelancong yang berkunjung di kawasan tersebut terutamanya pada waktu cuti lah. Dan sebagai contoh yang kita boleh lihat di sini, pada hujung minggu di Pantai Port Dickson dikatakan telah menerima kunjungan para pelancongan kira-kira 80,000 orang dan tempahan bilik hotel yang bertambah dari semasa ke semasa. Dan perkara ini saya dapat perkuatkan lagi daripada pandangan Kadarudin Ayub pada tahun 1995 di mana beliau telah menyatakan sektor perhotelan di Port Dickson telah membangunlah secara drastik. Dan manakala aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti pembalakan yang tidak ketinggalan dijalankan di kawasan pinggir pantai. Ini kerana zon pinggir pantai di Malaysia ni dia telah menawarkanlah segala kekayaan flora, misalnya pelbagai jenis kayu bakau yang berharga. Dan dapat kita lihat di sini, kebanyakan hasil daripada pembalakan kayu kayan seperti paya bakau telah memberikan pendapatan yang tinggi kepada pengusaha dan kerajaan negeri yang dapat kita lihat di kawasan paya bakau larut matang di Perak.
Selain itu, perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan di zon pinggir pantai kita dapat lihat melalui penggunaan perairan pinggir pantai. Dan perkara ini kita dapat lihat melalui beberapa aspek, antaranya peranan perairan pinggir pantai di Malaysia ini kaya dengan sumber protein seperti udang, ikan, sotong, ketam dan pelbagai lagi. Dan kegiatan ini juga dia lebih giatlah dijalankan apabila Malaysia telah mengisytiharkan jarak penangkapan ikan yang dibenarkan oleh kerajaan iaitu sejauh 200 batu nautika seperti mana yang terkandung dan tercatat dalam konteks zon ekonomi eksklusif. Selain itu juga kawasan pinggir pantai yang kaya dengan bahan mineral ini menjadi faktor penggunaan pinggir pantai di Malaysia. Mengapa saya berpendapat sedemikian? Di mana menurut Jamaluddin Muhammad Jai pada tahun 1995 telah menyatakanlah bahawa Malaysia juga memiliki kawasan pinggir pantai yang kaya dengan bahan mineral seperti petroleum dan gas, timah, emas, pasir dan bahan binaan yang lainlah. Dan perkara ini juga menjadi salah satu punca pendapatan negara yang tinggi setiap tahun. Misalnya petroleum dan gas yang diusahakan dapat dilihat di perairan negeri Terengganu dan Melaka. Namun begitu, perencanaan pembangunan di zon pinggir pantai ini sebenarnya dia telah memberi impaklah kepada zon pinggir pantai di kawasan tersebut. Jadi kita dapat lihat di sini antara impak yang dapat saya kemukakan tentang penggunaan zon pinggir pantai yang berlaku, antaranya adalah boleh menyebabkan pencemaran laut dan persekitaran. Jadi perkara ini kita boleh lihat berlaku kerana zon pinggir pantai yang menjadi tumpuan kepada pelbagai aktiviti manusia pasti akan mendatangkan konflik dalam penggunaan ruangnya, di mana melalui peningkatan jumlah penduduk akan boleh menyebabkanlah kualiti persekitaran kawasan tersebut akan terjejas. Dan perkara ini juga dapat dibuktikan melalui berita harian pada tahun 2003, iaitu adanya tekanan dan kemerosotan kualiti alam sekitar akan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang manifestasi pembangunan yang tidak direncana dengan teliti dan menyeluruh serta sistem pengurusan yang kurang cekap. Bukan itu saja, perencanaan pembangunan juga boleh mengakibatkan hakisan. Hal ini kita dapat lihat kerana penggunaan zon pinggir pantai yang keterlaluan dengan daya tampung yang tinggi akan mengakibatkan berlakunya masalah seperti hakisan pinggir pantai. Sebagai contoh yang kita boleh lihat adalah melalui kaedah struktur kejuruteraan iaitu dengan pembinaan benteng, pemecah tembok, groin dan tembok laut sebenarnya bukan menjadi jalan penyelesaian kepada masalah hakisan yang giat berlaku di pantai. Kenapa saya berpandangan sedemikian? Ini kerana melalui artikel proses hakisan boleh menjadi lebih teruk sekiranya terdapat halangan serta gangguan terhadap bekalan bahan mendak sama ada berpunca daripada dasar lautan, daratan atau pinggir pantai yang dibantu oleh ejen-ejen lain. Dan seterusnya pula antara pengurusan pinggir pantai yang dapat dilaksanakan bagi menjamin keselamatan ekosistem di kawasan pinggir pantai adalah pertama melalui pengurusan dengan baik sama ada melalui kaedah perundangan dan bukan perundangan yang melibatkan semua pihak dan masyarakat secara keseluruhannya. Hal ini dapat diimbas kembali di mana melalui pengamalan sistem pengurusan alam sekitar dan aspek ini telah mengalami evolusi mengikut perubahan pandangan manusia terhadap alam sekitar mengikut masa dan ruang. Dan perkara ini kita boleh lihat di mana di Malaysia pengurusan pantai secara integrasi merupakan pendekatan barulah dalam mengurus dan membangunkan zon pinggir pantai dan sumber-sumbernya secara mampan. Bukan itu sahaja. Dalam konteks memelihara dan mengekalkan pengurusan pinggir pantai, antara elemen terpenting adalah perlu memasukkan elemen pendidikan kepada semua golongan lapisan masyarakat. Mengapa saya berpendapat sedemikian? Ini kerana melalui artikel saya mendapati pendidikan ini merupakan asas terpenting dalam mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar, khususnya zon pinggir pantai lah. Dengan ini amatlah wajar sekiranya pendidikan alam sekitar ini dapat diterapkan kepada kanak-kanak di peringkat rendah lagi supaya sikap cintakan alam sekitar ini wujud secara mendalam di dalam jiwa kanak-kanak kita. Akhir kata daripada saya, apa yang saya dapat simpulkan tentang ulasan artikel ini adalah sememangnya setiap manusia ini memerlukan pembangunan lah bagi kelangsungan hidup mereka di muka bumi ini. Tetapi biarlah setiap projek pembangunan yang dirancang ni mereka perlu mengambil kira dahulu
kesan terhadap alam sekitar seperti di kawasan pinggir pantai. Dan seandainya perkara ini tidak dititik beratkan, tanpa disedari dalam manusia saling meningkatkan taraf hidup mereka, mereka akan melupakan juga kualiti keselesaan hidup mereka sendiri sama ada bagi generasi maupun untuk generasi yang akan datang. Dan itu saja perkongsian daripada saya mengenai ulasan artikel, dan saya harapkan perkongsian ini memberi manfaatlah kepada kita semua dalam menjaga zon pinggir pantai kita lagi. Sekian dan terima kasih.